والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. ke-11 sam'un, artinya arti sam'un mendengar, dan ke-12 basarun, artinya arti basar melihat. Jadi kita sambung muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana kita sambung pada kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Katanya ke-11, yakni sifat yang ke-11, iaitulah yang ke-11 pada nisbah bilang lah. Sebagaimana yang lepas-lepas, maknanya dikatakan ataupun dipelaturkan, ditertibkan dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan sebagainya hingga 20 sifat yang kita akan pelajari dia. Maka yang tu tertibnya ataupun pelaturan pada nombor yang kita belajar tu nisbah pada nak sebut saja. Nisbah pada nak sebut iaitu pada maqam, pada tempat kita nak belajar. Adapun pada nisbah hakiki, pada nisbah hakikatnya segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita belajar tu semuanya qadim belaka, dengan makna bukan tersusun, bukan dengan makna ada nombor 1, 2, 3, tidak. Tidak, tapi semuanya qadim belaka. Kalau bernombor ataupun kalaulah berlatur bertertib, ada 1, ada yang kedua, ada yang ketiga, maka ketika tu tidak jadilah qadim sifat-sifat Allah. Kerana tertib, kerana hak ada kemudian, ada dulu, ada kemudian dia panggil. Mana hak dulu? Hak nombor 1 tu panggil hak dulu, baru mari nombor 2. Hak nombor 2 tu hak dulu, nak dibandingkan dengan hak ketiga. Kalau begitu jadi tidak qadim lah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila sekira maknanya bertertib sebagaimana yang kita bilang nisbah kita nak belajar ni, tidak. Tu nisbah pada nak belajar sahaja, maknanya dibilangkan tertib 1, 2, 3 hingga ke seterusnya. Jadi yang ke-11, yakni sifat yang ke-11, iaitulah sam'un, sifat samuk kita panggil.
Sifat sama asalnya baca dengan sam'un, dimatikan pada mim sam'un. Tapi lidah kita nak bercakap tu oleh kerana belik, oleh kerana maknanya payah, lalu tu dengan jalan iktibar, dengan jalan ikut baris hak sebelumnya, iaitulah pada sim tu baris atas, maka diletakkan baris atas juga pada nak baca pada mim. Lalu jadilah sama. Jadilah sama. Tu pada bacaan. Adapun pada kira-kira hak betulnya barisnya, iaitulah sam'un. Tapi dengan jalan iktibar, kerana payah maknanya nak sebut sam'un, jadi sama. Jadi sama bacaan dia begitu. Seumpama apa? Seumpama sabar tu lah. Sabar asalnya sabrun. Tu asalnya. Makna kalau begitu payah nak sebut, jadi sabar. Jadi sabar asalnya sabrun. Ni pun sama. Jadi yang ke-11, sifat yang ke-11 iaitulah sam'un. Sifat sama. Apa tu sama? Terjemah dulu. Artinya, arti sifat sama ni, arti dengan makna terjemahannya, terjemahan bagi sifat sama ni iaitulah mendengar. Tu baru terjemah. Terjemah daripada bahasa Arab maknanya kepada bahasa Melayu kita, sam'un ataupun samuk ni diterjemahkan, dialihkan daripada Arab kepada bahasa Melayunya, iaitulah mendengar. Tapi mendengar dengan makna pendengar, bukan mendengar. Mendengar tu kita nak juga, tapi hak tu bukan sifat. Hak tu dia panggil samaratus sifah. Mendengar tu dia panggil samaratus sifah. Dia panggil buah bagi sifat. Setelah mana maknanya ada di Allah Ta'ala sifat sam'un, yang ialah hak kita terjemah dengan lebih tepatnya dari sudut bahasa kita bercakapnya, iaitulah pendengar. Manakala Allah bersifat dengan sifat pendengar, maka Allah mendengar. Mendengar tu bukan sifat, tapi hasilan. Dia panggil hukum sifat boleh juga, ataupun samaratus sifah, keputusan. Manakala adanya pendengar di Allah, maka Allah mendengar. Mendengar tu bukan sifat. Hak sifatnya pendengar tu. Lalu tu terjemah lebih tepat supaya kita lebih memahami dia, segera pada pihak kita nak faham dia pada otak kita, lalu tu diterjemahkan dengan ada pe di hadapan. Dalilnya kerana hak tu lebih tepat, seperti kita misal kita bercakap Melayu lah. Kita cakap Melayu, aku mendengar dengan mendengar. Salah orang tadi cakap begitu. Maknanya kalau ayat bahasa Melayu tu, kalau karangan dia mendengar dengan mendengar, maknanya SPM dia tadi tu cerak tak luluh. Cerak salah. Kena ambil DM Julai pula. SPM DM Julai. Kerana apa? Ayat tak pada susu. Dengar dengan mendengar, mendengar dengan mendengar, mendengar dengan pendengar. Baru betul. Dengar dengan sifat pendengar, bukan dengar dengan dengar tidak, mendengar dengan mendengar tidak, tapi mendengar dengan pendengar. Baru kita faham. Lalu tu daripada aspek kita bercakap begitu, susunan tata bahasanya, lalu tu terjemahan hak tepat kerana kita nak cara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tu diterjemahkan dengan pendengar. Tu hak terlebih tepat. Tu terlebih tepat nisbah pada terjemah hak segera fahamnya. Mendengar tu nak juga. Mendengar tu bukan kita tak mahu mendengar, cuma mendengar tu bukan sifat. Hak tu panggil hasil bagi sifat. Hak sifatnya, hak kata sam'un dalam bahasa Arab sama' ni, hak terjemah dalam bahasa Melayu kitanya pendengar. Hak tu hak sifatnya. Jadi yang ke-11 sam'un ataupun sama' terjemahnya pendengar.
Pendengar, tu sifat, nama bagi satu sifat hak ada di Allah Ta'ala sama, iaitu pendengar. Kedua belah basarun, ini sifat yang kedua belah basarun. Arti basarun, artinya yakni terjemahannya dari sudut bahasanya, dari terjemah daripada Arab kepada bahasa Melayunya basar ni, artinya terjemahannya iaitulah melihat, yakni pelihat. Sama sebagaimana tadi juga, mendengar dengan bahawa pendengar ni pun sama, melihat dengan makna pelihat. Orang tak buat cakap lihat dengan berapa, lihat dengan lihat, melihat dengan melihat, aku melihat dengan melihat. Tidak, aku melihat dengan sifat pelihat. Tu kita cakap pun begitu dah. Tu pun sama. Jadi melihat dengan bahawa pelihat. Manakala ada di Allah Ta'ala sifat basar, yang iaitulah pelihat, maka Allah Ta'ala melihat. Melihat tu panggil samaratus sifat, hasilan manakala adanya pelihat, maka Allah melihat. Samalah seperti kita juga, manakala ada sifat pelihat di kita, maka kita melihat. Manakala ada di kita sifat pendengar, maka kita dapat mendengar. Mendengar tu manakala ada pendengar, melihat tu manakala ada pelihat. Itulah panggil sifat sama dan sifat basar. Sama yang ialah pendengar, basar yang ialah pelihat. Itu nama bagi sifat Allah Ta'ala. Dan kedua-dua sifat samuk dan basar ni, sifat pendengar dengan sifat pelihat ni, dan kedua-dua sifat pendengar dan sifat pelihat ni ialah dua sifat, ialah nama bagi dua sifat. Boleh juga begitu. Sifat samuk dan sifat basar ni, sifat pendengar dengan sifat pelihat ni ialah dua sifat, sifat yang berbeza tu. Cuma pengarang kita Syekh Ahmad ni gabung dua sifat ni. Kerana apa Syekh Ahmad maknanya di kitab Faridatul Faraid ni samuk dan basar dibersekalikan pada bicara? Kerana dua sifat ni sifat yang bicaraan dia ataupun konteks dia nak sama, hampir kepada sama. Lalu tu disekalikan pada bicara kerana hampir sama cara dia. Adapun sifat-sifat lain seperti wujud kita belajar lepas, kidam, bakok, mukhalafah ataupun qudrat, iradah, ilmu, hayat, sifat cara dia. Kerana lain-lain cara dia. Adapun sifat samuk dan juga sifat basar ni, dua sifat ni walaupun sifat ni dua ni adalah lain-lain, suku-suku, bukan sekali dak. Samuk basar ni sekali tu bukan. Dua lain tu, sebelah samuk, kedua belah basar, tapi cara dia ataupun huraian dia terlebih sama. Apa dia panggil terlebih hampir pada sama. Nak sama maknanya huraian dia. Lalu tu digabungkan oleh Syekh Ahmad samuk dan basar. Tu saja. Dan kedua-dua sifat samuk dan basar ni ialah dua sifat. Sifat ni dua sifat. Sifat yang berbeza, samuk, sifat basar, sifat pendengar, sifat pelihat, lain-lain dua sifat tu. Bukan satu sifat tidak tu, samuk basar tu dua sifat lain-lain, samuk lain, basar lain, pendengar lain, sifat pelihat lain. Ataupun boleh juga kita nak takdim mudah. Dan kedua sifat samuk dan basar ni ialah nama bagi dua sifat. Boleh juga kita kata begitu. Apa makna nama bagi dua sifat? Samuk nama satu sifat hak lain, basar nama bagi satu sifat. Suku-suku, samuk nama bagi satu sifat, basar pun nama bagi satu sifat. Boleh takdir begitu.
Dan kedua-dua sifat samak dan basar ni ialah dua sifat ataupun nama bagi dua sifat, suku-suku dua tu. Tapi kedua-dua sifat ni samak dan basar ni yang qadimatun, yang sedia kala lagi dua sifat ni sedia kala lagi kedua-dua sifat ni sebagaimana zat Allah Ta'ala lah sedia kala. Dan sifat-sifat dia pun semua sekali sedia kala berlaku. Salah satu cara sifatnya samak dan basar. Lalu tu samak dan basar ni pun sedia kala lagi maknanya sifat ni. Sebagaimana zat Allah Ta'ala lah. Yang qadimatun, yang sedia kala lagi sifat ni, yang berdiri kedua-dua sifat samak dan basar ni, yang berdiri dengan makna yang ada. Berdiri dengan makna yang ada. Yang ada kedua-dua sifat samak dan basar ni. Ada mana? Berdiri mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Yakni ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-dua sifat ni. Dengan maknanya kalau kita nak pecah dulu, kalau kita nak asing-asingkan dulu, maknanya sifat samak, sifat Allah. Sifat samak, sifat pendengar ni sifat Allah. Nama bagi satu sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Dan sifat ni juga sifat samak ni sedia kala lagi sifat ni. Zat Allah Ta'ala sedia kala. Sifat samak ni pun sedia kala. Yang kedua pula sifat basar. Sifat basar ni pun sedia kala lagi sifat ni. Ada dia tu tidak ada permulaan. Sebagaimana zat Allah Ta'ala yang qadim sedia kala, maka sifat basar pun sedia kala. Sifat samak sedia kala, sifat basar pun sedia kala, zat Allah Ta'ala pun sedia kala. Ada sifat samak di Allah Ta'ala ni pun sedia kala lagi. Ada sifat basar di Allah Ta'ala ni pun sedia kala lagi. Sedia kala berlaku. Zat Allah Ta'ala sedia kala. Sifat samak sedia kala. Sifat basar pun sedia kala. Ada kedua-dua sifat ni di zat Allah Ta'ala pun sedia kala. Tu maksud dalam kitab kita tu. Kalau kita pecahkan dia, kalau kita asing-asingkan dia, suku-sukukan dia, jadi begitu. Zat Allah sedia kala, sifat samak pun sedia kala, sifat basar pun sedia kala. Ada kedua-dua sifat ni di zat Allah Ta'ala pun sedia kala lagi. Tu nama bagi satu sifat yang sedia kala lagi ada dia sifat ni, dan dia ada di zat Allah Ta'ala pun sedia kala lagi sifat samak dan juga sifat basar. Tu takrif sifat samak dan sifat basar. Yang terbuka, manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samak, sifat pendengar, dan sifat basar, sifat pelihat. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu yang terbuka dengan kedua-dua sifat samak dan basar, terbuka oleh tiap-tiap mawjud, oleh tiap-tiap benda ada. Ni masuk pada kata ta'alluq. Ni dia panggil tugas ni. Sampai hak tadi tu maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Tu nama bagi satu sifat, nama dia sifat ma'ani. Manakala Allah bersifat dengan sifat samak, dengan sifat pelihat, dengan sifat pendengar dan juga sifat basar, sifat pelihat, maka Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Hak tu hasil manakala Allah bersifat dengan samak dan basar, dia panggil samaratus sifat. Dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Apa tugas bagi sifat pelihat pendengar ni? Maka tugas dianya yang terbuka dengan kedua-dua sifat samak dan basar ni, terbuka oleh tiap-tiap mawjud, oleh tiap-tiap benda ada. Itu tugas bagi sifat samak, sifat basar ni terbuka bagi Allah Ta'ala manakala dia maknanya bersifat dengan sifat samak dan basar,
terbuka oleh tiap-tiap semua ataupun tiap-tiap benda hak ada. Semua benda hak ada terbuka di Allah, hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama dan basar. Terbuka tu pula dengan makna apa tu? Terbuka situ dengan makna nyata. Yang terbuka dengan bahawa yang nyata, itu dia panggil majah mursal. Pecakap begitu tu dia panggil pecakap majah mursal. Dengan maknanya min itlaqil lazim wa iradatil malzum, kaedah dia. Cakap lazim kehendak dia malzum. Contoh kita bekerja. Dah kita bekerja, balik-baliknya bini kita tadi siapkan hidangan makanan kepada kita. Dia letak di atas satu meja makan makanan kita. Dah kita balik daripada kerja ni, nak makan tengah hari kau misalnya, bini kita siapkan kepada kita, isteri kita siapkan hidangan kepada kita. Dah begitu dia pun tudunglah. Takutnya kena lalak, takutnya kena berok, cicak apa semua, dia tudung dengan saji. Saji itu pula kita tak nampak makanan apa hak isteri kita masak tadi. Kita tak lihat, kita tak dapat nak tahu. Dah begitu, kita pun buka. Manakala kita buka, oh baru nyata di kita, hari ni singgang rupanya. Oh hari ni pating temeluh. Misalnya apa ni dia panggil pating terpoyok misalnya. Baru tahu, baru nyata di kita. Bila kita nyata tu? Nyata setelah mana kita buka, baru nyata. Sebelum buka tak nyata lagi. Manakala buka, oh baru nyata. Ni pun sama ni. Terbuka dengan makna nyata. Tu dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Maknanya manakala Allah bersifat dengan sifat sama, Allah bersifat dengan sifat baksa, hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kedua-dua tadi, sama dan basar, pendengar dengan pelihat, maka nyata dengan sifat tadi, hal keadaan zat Allah bersifat dengan sifat sama dan basar, nyata di Allah Ta'ala tiap-tiap mawjud. Tiap-tiap benda ada, asalkan benda tu benda pesing ada, maka nyata di sama Allah, nyata di pendengar Allah, nyata di sifat basar, di sifat pelihat Allah. Tiap-tiap benda hak ada, sama ada tiap-tiap benda ada tu benda ada hak pesing zat. Hak pesing zat tu pula terbahagi dua, sama ada hak pesing zat, hak jenis zat makhluk ataupun zat yang qadim. Zat yang baru ataupun zat yang qadim. Zat yang baru maknanya kita panggil jirim. Jirim tu panggil zat yang baru, dinamakan istilahnya jirim. Allah Ta'ala manakala dia bersifat dengan sifat sama, bersifat dengan sifat basar, dia nyata di dia segala jirim-jirim tadi. Ataupun nyata juga di dia hal keadaan dia bersifat dengan pendengar dan juga sifat pelihat. Maknanya zat yang qadim, iaitulah zat dia sendiri. Nyata juga di dia. Dengan maknanya Allah Ta'ala mendengar zat dia, Allah Ta'ala melihat zat dia. Allah Ta'ala mendengar segala jirim-jirim, Allah Ta'ala melihat segala jirim-jirim. Itu dia panggil tiap-tiap benda hak ada. Sama ada benda hak ada tu yang bangsa zat, terbenam zat tadi, zat makhluk, zat yang baru dan juga zat yang qadim. Itu sebenarnya kita dah buat dah petanya. Kita dah buat peta dalam laptop apa semua nak baca hari ni. Kelewatan hari ni tak sempat nak buka. Kalau tidak nampak jelas sikit. Itu satu benda maujud, benda hak ada, satunya hak bangsa zat. Hak bangsa zat ni sama ada zat makhluk ataupun zat yang qadim. Itu satu. Yang kedua, benda hak ada ni juga, tiap-tiap benda hak ada ni, iaitulah hak bangsa sifat. Sama ada sifat tu sifat yang qadim ataupun sifat tu sifat hak makhluk. Tapi sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani, sifat hak bangsa ada. Maka sifat hak bangsa ada misalnya di Allah Ta'ala. Qudrat,
iradah, ilmu, hayah, samuk, bahasa, kalam ni sifat ma'ani, sifat bangsa ada. Allah Ta'ala dengar sifat bahasa, Allah Ta'ala dengar sifat kudrat, Allah Ta'ala lihat sifat kudrat. Nyata di Allah Ta'ala sifat kudrat dia, nyata di Allah Ta'ala di di sifat pelihat Allah Ta'ala, di sifat pendengar Allah Ta'ala, sifat kudrat tadi. Kerana sifat kudrat ni sifat yang bangsa ada. Begitu juga hak makhluk. Hak makhluk daripada tiap-tiap maknanya sifat yang bangsa ada. Seperti pedah, segala suara-suara, atau dia panggil tiap-tiap benda ada lah tu. Tapi hak pesing sifat. Maka Allah Ta'ala nyata di kedua-dua sifat Allah Ta'ala benda-benda hak pesing maujud ni. Sama ada benda tu benda yang terdiri daripada sifat, iaitu sifat ma'ani, pedah. Oh, nyata di sama Allah pedah. Nyata di pelihat Allah Ta'ala pedah tu bagaimana. Allah Ta'ala nampak pedah. Allah Ta'ala maknanya dengar pedah. Tu dia Allah Ta'ala nyata. Asalkan benda tu benda ada. Maka tiap-tiap benda ada ni, yang kita nak kata tiap-tiap benda ada ni, hak Allah Ta'ala nyata di sifat samuk dan bahasa tiap-tiap benda ada. Macam mana kita nak mengetahui ataupun kita nak mengecam tiap-tiap benda ada ni? Kita nak tahu macam mana? Maka tiap-tiap benda yang ada ni kita nak tahu dia, iaitulah tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda yang dapat kita kesan dia dengan panca indera yang 5 kalau kita makhluk. Tiap-tiap benda, tiap-tiap perkara yang kita panca indera kita hak 5, panggil benda tu benda maujud lah. Panggil benda tu benda yang ada. Benda tu boleh dikesan dengan panca indera yang 5 kita. Mana panca indera yang 5 kita? Melalui mata. Benda tu boleh kesan dengan mata. Itu yang pertama. Yang kedua, benda tu boleh dikesan dengan telinga, boleh didengar melalui telinga kita. Yang ketiganya, benda tu boleh kita kecap dengan lidah kita. Benda tu boleh kita cium dengan hidung kita. Benda tu boleh kita sentuh dengan pejabat kita. 5 ni panggil benda tu benda maujud panggil. Benda tu benda yang ada. Yang pertama tadi, benda yang boleh dilihat dengan mata, panggil benda ada lah. Misal, apa benda yang boleh dilihat dengan mata kita? Seperti maknanya segala jirim-jirim. Jirim ni panggil benda ada lah, kerana dapat dikesan dengan mata kita. Ataupun segala warna-warna, warna hijau, warna kuning, warna biru, panggil benda tu benda maujud, benda yang ada, kerana dapat dikesan dengan panca indera mata kita. Nampak warna hijau, nampak warna kuning, tu sifat. Kalau jirim tadi, kalau maknanya zat tadi, meja kita dapat kesan dengan mata kita maknanya, atau panggil benda tu benda ada. Maka dah benda tu benda ada, nyata di samuk dan bahasa Allah meja, nyata di samuk dan bahasa Allah Ta'ala segala warna-warna. Dengan maknanya warna tu di samuk Allah Ta'ala, di pendengar Allah, Allah dengar warna tadi. Warna hijau lagu mana tu Allah Ta'ala dengar. Dan Allah Ta'ala lihat warna tadi. Lihat tu tak apalah, kita fahamlah. Allah Ta'ala nampak warna tu hijau, nampak warna tu kuning. Hak pelik sikit tadinya, Allah Ta'ala dengar warna hijau, Allah Ta'ala dengar warna kuning tu. Tu hak pelik sikit. Kerana apa pelik? Kerana tak terjadi di kita, jadi pelik lah. Tak terjadi di kita. Walha benda tu benda ada warna tu. Segala maknanya warna kuning, warna hijau, warna biru, tiap-tiap warna tu panggil benda ada, benda maujud. Lalu tu dah benda ada, maka ditakluk sifat samuk dan bahasa Allah Ta'ala
Allah Ta'ala nampak, maknanya dengan hal keadaan Allah bersifat dengan sifat pelihat, dan Allah Ta'ala mendengar benda tadi, hal keadaan dia bersifat dengan sifat pendengar. Itu satu. Tiap-tiap benda yang dapat didengar melalui tiap-tiap benda yang dapat dilihat dengan mata. Hak comel lagi nyo semulalah. Maknanya kita pacar dia. Tu baru kita lebih jelas lagi. Yang kedua, maknanya tiap-tiap benda yang boleh kita dengar dengan telinga, panggil benda ada lah. Tiap-tiap benda yang boleh kita dengar dengan telinga kita. Apa tiap-tiap benda yang boleh kita dengar dengan telinga kita? Iaitulah daripada suara-suara. Suara burung, suara kita sendiri, suara manusia, suara binatang-binatang, itu kita dapat dengar dengan telinga kita. Maka suara tadi panggil benda ada. Dah benda ada, Allah Ta'ala tadi kita belajar saat ni takluk dia sifat sama dan bahasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyata hal keadaan dia bersifat dengan sama dan bahasa, tiap-tiap benda ada. Maka suara-suara ni Allah Ta'ala dengar, dan Allah Ta'ala lihat suara tu bagaimana. Adapun di kita hanya dengar saja. Adapun nak lihat suara, tak nyata di kita suara, atau Allah Ta'ala dindingkan. Maknanya Allah Ta'ala sekat di kita tak boleh nak lihat suara. Tapi sifat Allah Ta'ala ni moga dia mukhalafah. Kerana dia tak sama dengan sifat makhluk, maka Allah Ta'ala disamuk dia ataupun di pendengar dia dengar suara, di bahasa dia pun dia nampak suara-suara tu. Adapun di kita, bahasa kita tak nampak suara-suara. Adapun di Allah Ta'ala dia nampak suara. Kerana apa nampak? Kerana suara tu benda ada. Bagaimana nak kata benda ada suara ni? Tadi dicam dia, diketahui dia, kerana kita makhluk ni dapat dengar hak pesing jenis suara, dapat dengar suara-suara. Tak kira lah suara apa sekalipun. Suara tu panggil benda ada. Itu dua. Nak panggil benda ada ni boleh dikesan dengan mata, dapat nampak benda tu panggil benda ada lah, dan dapat didengar dengan telinga panggil benda tu benda ada lah. Dua. Yang ketiga, tiap-tiap benda yang boleh kita kecap dengan lidah kita, atau panca indera lidah pula, dapat kita rasai dengan lidah kita. Manis ke, pahit ke, masin ke benda gula ni misalnya, manisnya air ni, pahitnya air ni, tak kira lah. Tiap-tiap benda hak boleh kita kecap dengan lidah kita, dapat rasa tu, manis, pedas, masin, pahit, kelak dan sebagainya. Pahit, manis, pedas, kelak semua ni dia panggil benda ada. Kerana apa benda ada? Kerana dapat dikesan dengan panca indera. Panca indera mana hak dapat kesan pahit, manis, pedas ni? Panca indera lidah. Panggil benda ada lah benda tu. Benda tu panggil benda ada, masin, pedas, manis ni. Dah manis, pedas, masin ni benda ada, maka bertakluk oleh Allah Ta'ala hal keadaan dia bersifat dengan sama bahasa ni, maka tiap-tiap benda tadi Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala lihat. Pedas tu Allah Ta'ala dengar pedas tu, Allah Ta'ala lihat pedas tu. Adapun di kita nak lihat pedas boleh? Tak boleh. Nak dengar pedas kita letak telinga, cuping telinga kita, acu di maknanya di lada pedas bagaimana? Tak boleh nak dengar. Itu di kita. Adapun di Allah Ta'ala nyata disamuk dan bahasa Allah Ta'ala dengan bahawa Allah Ta'ala dengar maknanya pedas, Allah Ta'ala lihat diri pedas tu bagaimana. Tu panggil sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samuk dan bahasa ni dia bertakluk kepada tiap-tiap benda ada. Asalkan benda ada, Allah Ta'ala maknanya dia dapat kesan ataupun dia dapat dia panggil tadi nyata di sifat samuk dan bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempatnya, tiap-tiap benda yang boleh dicium dengan hidung kita. Panggil benda ada lah. Tiap-tiap benda hak boleh dicium, hak boleh kita bau dengan hidung kita. Bau hacinya benda ni,
Oh, bau sedapnya benda ni. Oh, busuknya benda ni. Busuk, bau sedap, wangi ni dia panggil benda ada. Kenapa panggil benda ada? Kerana dapat dikesan dengan panca indera kitanya, hidung. Panggil benda ada lah benda tu. Busuk, wangi, apa lagi, hacing, hapok dan sebagainya. Dah benda tu benda ada, maka bertakluk oleh Allah Ta'ala dengan sifat samuk dan basar tadi. Maka Allah Ta'ala maknanya mendengar bau busuk, mendengar bau wangi, bau hacing dan sebagainya, dan Allah Ta'ala melihat bau wangi, melihat bau busuk dan segala bau-bau tadi. Tu di samuk basar Allah Ta'ala nyata segala bau-bau tu. Jadi kita maknanya tak dapat nak kesan dengan maknanya pelihat kita, dengan melihat dengan pelihat kita tak dapat nak lihat bau-bau tadi, tak dapat nak dengar bau-bau tadi. Adapun di Allah Ta'ala, dia dengar segala bau-bau, dia lihat segala bau-bau. Kerana sifat samuk dan basar ni dia bertugas, dia bertakluk dengan tiap-tiap benda ada. Maka segala bau-bau ni masuk dalam kata benda ada. Itu pak. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, nak cam benda ni benda ada, ialah tiap-tiap benda ada, tiap-tiap benda yang boleh disentuh dengan pejabat kita, yang dapat disentuh dengan tangan kita ataupun dengan tiap-tiap anggota badan kita ni, dapat kita rasai dia. Apa contohnya? Sejuknya, ataupun apa lagi, panahnya, apa lagi, rasa kalau kena di karang tu, rasa sesuatu hok kita rasa tu. Tu benda yang dapat dikesan dengan pejabat, dia panggil panah sejuk ni. Maka panah sejuk ni panggil benda ada. Dah benda ada, Allah Ta'ala dengar panah sejuk, Allah Ta'ala lihat panah sejuk. Adapun di kita boleh nak lihat panah? Tak boleh. Boleh kita nak dengar maknanya sejuk tadi? Tak boleh. Di Allah Ta'ala, Allah lihat panah, Allah Ta'ala lihat sejuk. Kerana panah dan sejuk ni panggil tiap-tiap benda yang ada. Itu panggil benda ada tu. Tu benda ada ni ialah tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Itu panggil benda ada. Tu panggil benda ada. Boleh buat teka lah ni. Boleh buat maknanya muzakarah dengan isteri kita. Mana benda ada? Bagaimana kita nak tahu benda ada? Tu tak ni. Tiap-tiap benda hak boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Maka benda ada ni nyata di samuk dan basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu nyata di Allah Ta'ala. Satu lagi dia panggil hak pesing nyatanya ilmu Allah. Kita belajar dulu. Ilmu pun panggil sifat hak takluk dia pesing inkishaf, pesing nyata dia panggil. Pesing nyata. Tu ilmu satu lagi, tak ingat nak sebut tadi. Baik, habis. Dan kedua-duanya manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar, yang terbuka dengan kedua-dua sifat samuk dan basar ni, yang nyata hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk dan basar, nyata di Allah Ta'ala oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap benda ada. Asalkan benda tu benda ada, maka nyatalah di sifat samuk Allah, nyatalah di sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan benda tu benda ada. Apa tu? Bayan pada kata benda ada ni, dia nak menyatakan lagi benda ada ni daripada segala zat. Kita kata dah tadi, benda zat tu, segala zat ni panggil benda ada. Ataupun kita tambah lagi, daripada segala zat, yakni sama ada zat yang qadim ataupun zat yang baru. Nyata di sifat samuk dan basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan warna kuning, merah, hijau dan sebagainya, nyata di sifat pendengar Allah, nyata di sifat pelihat Allah Ta'ala warna ni. Maknanya Allah Ta'ala dengar warna, Allah Ta'ala melihat warna-warna.
Dan suara-suara, tu suara-suara tu pun panggil tiap-tiap yang maujud lah. Panggil tiap-tiap benda yang ada lah suara kita ni. Maka Allah Ta'ala maknanya dapat mendengar suara, dapat melihat suara-suara tadi. Dan lainnya lah, dan lain-lain daripada segala maknanya sifat-sifat ma'ani. Banyak lagi lah maknanya sebagaimana hak kita sebut tadi, tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5, panggil benda tu benda yang maujud ataupun benda tu benda yang ada. Habis itu. Dan takluk kedua-dua sifat samuk dan basar ni. Dan takluk kedua-dua sifat samuk dan basar ni, dia panggil takluk inkishaf. Dia panggil takluk inkishaf. Artinya apa itu takluk inkishaf? Arti inkishaf ni terbuka. Terbuka makna terbuka dengan makna nyata, atau panggil inkishaf. Inkishaf dengan makna ittida', dengan makna terbuka. Dengan apa ni? Dengan makna nyata. Inkishaf dengan makna nyata, terbuka dengan makna nyata. Dan bermula takluk kedua-dua sifat samuk dan basar ni, takluk dia nama bagi takluk sifat samuk dan basar ni, nama dia nya takluk inkishaf. Nama dia takluk inkishaf. Apa takluk inkishaf? Artinya takluk hak pesing terbuka, ataupun ni takluk hak pesing nyata, atau panggil inkishaf. Samuk basar ni dia panggil takluk inkishaf. Kata samuk dan basar ni takluk inkishaf, takluk hak nama pesing terbuka ataupun nyata ni, seperti takluk ilmu lah. Seperti takluk bagi sifat ilmu lah. Hak kita belajar dulu nu sifat ilmu nu. Maknanya sifat ilmu ni ialah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, namanya sifat pengetahuan. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan, Allah mengetahui. Manakala Allah Ta'ala mengetahui, dia mengetahui apa? Mengetahui dengan makna yang nyata. Sebagaimana kita belajar dulu ni. Cuba kita tengok di muka surat 9 ni. Yang nyata dengan dia, dengan sifat ilmu ni, oleh segala perkara yang maknanya daripada segala perkara yang wajib, daripada segala perkara yang harum, dan daripada segala perkara yang mustahil. Nyata di Allah Ta'ala. Atau nyata tu dia panggil inkishaf. Atau sifat ilmu pun inkishaf. Dan sifat samuk dan basar pun nama takluk dia takluk inkishaf. Takluk hak pesing nyata dia panggil. Atau samuk basar seperti ilmu lah, pesing nyata. Pesing nyata. Dan wajib atas kita, dan wajib atas kita, yakni kita mukallaf ni, yakni wajib pada syarak. Dan wajib atas kita sekalian orang mukallaf ni, i'tiqad, berpegang di dalam hati kita bahawa inkishaf nyata, inkishaf nyata yang hasil, yang terjadi dengan samuk itu, dengan sifat samuk tu, dengan sifat pendengar tu, nyata di sifat samuk tu lain daripada inkishaf yang hasil dengan dengan basar. Kalau kita Jawi, dia ada dia jatuh tu. Dia tidak ada kat situ tu. Kalau kita Rumi ada situ. Saya baca sekali lagi. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkishaf yang hasil dengan samuk itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Ada basar situ? Tak ada. Kena tambah dengan basar gitu. Dengan basar. Maknanya sifat samuk tadi takluk dia pesing nyata. Dah pesing nyata, adakah samuk? Sifat samuk dan basar hak kita kata dia tu pesing sama-sama nyata, adakah samuk? Nyata kok samuk,
dengan nyata kok basar tu sama, lain-lain. Atau dia nak kata lain-lain. Inkishaf hak terjadi dengan sifat sama, dengan sifat pendengar, lain daripada inkishaf hak hasil daripada sifat basar. Lepas tu ada lagi tambahan. Dan inkishaf yang hasil, kena tambah begitu. Dan inkishaf yang hasil, inkishaf yang terjadi dengan tiap-tiap daripada kedua-dua samuk dan basar tu pula. Inkishaf hak hasil daripada samak dan basar tu pula lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Lain pula. Hak samuk dan basar nyata di samuk Allah Ta'ala tiap-tiap benda ada. Nyata di sifat basar Allah Ta'ala tiap-tiap yang ada tu lain-lain. Samuk lain nyata dia. Di basar Allah Ta'ala lain nyata dia. Sebagaimana kita lah. Maknanya kalaulah nisbah pada suara tadi, ataupun nisbah kepada apa nak contoh di kita, suaralah dulu, contohnya dulu, maknanya di suara tu. Suara tu nyata di Allah Ta'ala, suara tadi nyata di pelihat dia dengan makna dia nampak suara. Dan di pendengar dia Allah Ta'ala dengar suara. Maka nyata suara di pendengar dia, nyata suara di pelihat dia tu lain-lain tu. Nyata dia tu pesing lain-lain. Hak tu kok pelihat, hak tu nyata kok pendengar, tu lain-lain. Dan maknanya lain-lain juga nyata melalui samak dan basar tu lain-lain juga dengan ilmu. Kok ilmu nyata juga Allah Ta'ala suara tadi. Maknanya suara tadi Allah Ta'ala tahu ni suara apa. Suara manusia yang bernama sekian-sekian Allah Ta'ala tahu. Tahu Allah Ta'ala suara tadi lain. Hak tu melalui ilmu dia. Hak tadi melalui nampak, melalui sifat pelihat dia. Hak tu Allah Ta'ala dengar melalui sifat pendengar dia. Nyata kok pendengar, nyata kok pelihat, nyata kok ilmu, lain-lain. Itu dia panggil lain-lain. Itu dia kata di sini maknanya wajib kita i'tiqad inkishaf hak terjadi dengan sifat samuk tu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Dan inkishaf yang hasil daripada kedua-dua sifat samuk dan basar tu pula lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Lain-lain bagi ketiga-tiga sifat. Samuk lain, basar lain, ilmu lain, lain-lain. Cuma nak rayaknya ketiga-tiga ni takluk dia, nama dia sama, iaitulah nyata. Nama dia nya inkishaf. Tapi inkishaf melalui ketiga-tiga tu lain-lain. Kok samuk lain, kok basar lain, kok ilmu lain. Cuma nama inkishaf lah takluk tadi. Itu sama pada pihak nama tapi lain-lain. Melalui basar lain, melalui samuk lain, melalui ilmu lain. Itu makna dia. Dan bahawa bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, yang tiga tu iaitu ilmu samuk basar itulah hakikatnya yang diserahkan pengetahuan bagi tiap-tiap inkishaf hakikat dia tu kepada Allah Ta'ala lah. Kita tak tahu bagaimana tu maknanya. Melalui pendengar dia dengar suara tadi lain. Melalui pelihat dia dapat nampak suara tu bagaimana tak tahu. Dia tahu maknanya suara tu suara siapa bin fulan-fulan tu. Hak tu hakikat bagaimana tu, hak tu kita serah pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nak katanya lain-lain, samuk lain, basar lain dan juga ilmu lain. Lain-lain bagi ketiga-tiga tadi. Dan bagi samuk dan basar itu tiga ta'allu wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.